Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertamanya, saya mengalu-alukan kedatangan Dr. Ali Nur selaku kita kata pembimbing utama kita dalam sesi telaah kita pada hari ini. Juga kepada Dr. Amilah yang akan membimbing kita punya perbincangan bab yang pertama buku yang kita telaah, serta rakan-rakan daripada UiTM. Sebab kita tak ramai saya sebut juga lah kat sini, yang saya nampak dalam saya punya Teams ni, Ustazah Nur Ajila dari UiTM Melaka dan juga Dr. Nur Nafhatun dari UiTM Shah Alam. Jadi pada minggu lepas kita telah membincangkan preface tajuk buku ni, iaitu Download for the Metaphysics of Morals yang telah ditulis oleh Immanuel Kant, dan dalam pembentangan itu telah kita nyatakan apakah pokok utama perbincangan yang hendak diketengahkan. Dan Dr. Alino juga telah membantu dari sudut menerangkan lebih lanjut tentang latar belakang siapa Immanuel Kant ni dan bagaimana sikap dia kepada ilmu. Ada juga Dr. Alino cerita tentang keadaan dia 5 pagi keluar mengajar falsafah kepada Tuan Puteri sehingga jatuh sakit dan sebagainya. Merujuk kepada buku itu, kita telah bincangkan di peringkat preface tu bahawa Immanuel Kant telah membahagikan ilmu kepada rational knowledge dan juga philosophical knowledge. Dan telah diberikan satu argumen yang hendak dipertahankanlah dalam buku ni, bahawa seseorang itu boleh mendapati ilmu-ilmu tentang falsafah menjangkaui daripada ilmu yang hanya bersumberkan empirical. Kalau saya faham, maksudnya Immanuel Kant ni lebih beraliran rationalism lah, maksudnya kan yang mengutamakan pemikiran akal untuk sebagai sumber ilmu. Jadi pada hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi dan kita akan menyentuh bab yang pertama, yang mana tajuknya ialah Moving from Common Sense Knowledge to Philosophical Knowledge about Morality, yang akan dibincangkan oleh Dr. Amilah Binti Awang dari UIA. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput Dr. Amilah untuk menyampaikan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Mahfuzah. Okey, alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih diucapkan kerana memberikan peluang kepada saya, walaupun saya rasa malam ni insya-Allah ringkas sahaja. Sebenarnya tidak ada banyak poin lah yang tetapi mungkin satu benda yang baru bagi sesiapa yang belum mengenali dan memahami sebenarnya apa itu falsafah moral. Terutama di sini adalah tentang tokoh kita pada malam ini, iaitu Immanuel Kant. Dan beliau kita tahu merupakan seorang tokoh di zaman moden lah, yang meninggal dunia pada awal abad ke-19. Dan sebelum masuk kepada pemikiran Immanuel Kant, dan banyak juga yang telah kita bincangkan dalam pertemuan yang lepas kan, saya ingin memulakan dengan bagaimana sebab saya tahu di hadapan saya adalah para pensyarah daripada aliran agama kan, termasuklah saya sendiri. Jadi saya cuba untuk membawakan sebenarnya apakah kepentingan falsafah, kenapa kita mempelajari falsafah moral. Jadi kalau kita tengok sudah tentu apabila kita melihat kepada budaya dan amalan manusia dan masalah sosial, masalah macam-macam lah, masalah saksiah, masalah disiplin. Jadi semua itu adalah sebenarnya jatuh ke dalam pemahaman moral itu sendiri. Dan akhlak lah kalau dalam bahasa kita ataupun dalam bahasa Arab kan. Dan sebab tu dalam artikel saya banyak cuba mencungkil lah, walaupun beberapa artikel tertinggal lagi, manuskrip tak siap. Cuba mencungkil bagaimana perkataan khuluq itu memberikan suatu maksud yang sangat luas yang merangkumi apa-apa sahaja, mana-mana terminologi dalam bahasa lain. Saya melihat bagaimana khuluq itu walaupun dikatakan sebagai suatu keadaan jiwa yang establish, yang dah tetap kan, yang dah sebati dan sebagainya, tetapi kita tahu bahawa ada dua cara, dan sebagai orang biasa adalah melalui usaha.
Jadi di situlah timbulnya kenapa akhlak ini sangat penting. Dan salah sekali untuk kita daripada kita untuk memahami bahawa akhlak itu hanyalah berkenaan tentang baik dan buruk sebagai satu ajaran daripada Allah Ta'ala lah dalam konteks kita sebagai dalam agama Islam. Jadi di sinilah yang perlu kita melihat kesinambungan falsafah moral daripada kalau saya boleh tulis arrow kan, tulis anak panah lah daripada atas lah kita katakan, daripada Allah, okey, daripada Tuhan kepada alam manusia dan seterusnya disambung okey ke dalam manusia itu sendiri. Dan inilah yang sebenarnya yang di mana kita tahu di barat mereka cuba mencungkil di manakah peranan manusia, kemahiran, penampilan, kualiti kehidupan dan sebagainya dan budaya itu sendiri. Dan itulah yang cuba mereka uh, cungkilkan dan mereka merasakan bahawa agama tidak memberi jawapan yang sesuai dan itulah timbulnya segala teori dan falsafah. Dan kita tahu bahawa di barat memang berlaku sekularisme dan sebagainya. Tetapi apabila kita kembali kepada keadaan kita sebagai umat Islam dan kedudukan kedudukan disiplin atau disiplin ilmu akhlak itu sendiri, rata-rata figure lah, tokoh dalam ilmu akhlak, terutamanya ilmu akhlak yang dalam bentuk yang dikehendaki moden ini, merasakan bahawa terlalu lagi banyak yang boleh kita terokai, termasuklah kerangka akhlak dalam Al-Quran itu sendiri. Sebab apabila kita menceritakan tentang falsafah, memang kita ada hadis Rasulullah sebagai extension daripada Al-Quran, tetapi kerangka asal tu adalah datang daripada Al-Quran kerana Al-Quran itu merupakan satu kalam Allah yang masuk terus ke dalam jiwa manusia yang menceritakan tentang bahagian yang boleh kita nampak dan bahagian yang tidak boleh kita nampak. Dan di mana Rasulullah SAW tidak sedemikian. Walaupun mungkin dalam hadis tetapi dia tidak bercakap terus kepada hati. Tetapi Al-Quran begitu mencungkil. Jadi saya cuba menceritakan bagaimana sebenarnya di dalam alam manusia ini. Okey. Sebenarnya kita masih banyak perlu dilakukan terutama dalam keadaan umat Islam sekarang yang berada di tahap yang tidak boleh dibanggakan lah. Kita tahu kan dengan cabaran-cabaran online teaching dan sebagainya, banyak lagi masalah. Apabila manusia, setiap individu itu tidak mempunyai sahsiah yang baik, maka berlakulah ialah bila lecturer tak ada kat depan kan, semua benda boleh, ialah jadi di manakah kedudukan takwa, ihsan, kita bercakap tetapi di manakah sebenarnya kualiti itu. Dan kita tahu banyak area yang, jadi sebenarnya itulah keadaannya. Dan untuk kita melihat kepada apa itu falsafah kan, falsafah ni adalah teori-teori yang dibina oleh manusia tetapi berdasarkan penelitian mereka tentang kehidupan manusia itu sendiri. Dan kita akan lihat bagaimana Immanuel Kant sebenarnya cuba menjadikan teorinya berbeza daripada teori yang lain kerana dia melihat daripada perspektif yang berbeza. Dan berbanding dengan kalau kita lihat dalam kajian social science, mereka hanya melihat as it is. Mereka melihat apa yang manusia sekarang, tetapi falsafah banyak meneroka lebih kepada apa yang sepatutnya. Jadi walaupun dalam aliran falsafah ada yang bergerak sebagai mengikut keadaan semasa, mungkin utilitarian lebih kepada situ dan sebagainya, tetapi dalam Immanuel Kant contohnya sangat melihat apa yang sepatutnya. Dekat sinilah kita boleh nampak bahawa ada benda yang dia terlalu, dan kita tahu bahawa akhirnya teori Immanuel Kant adalah sangat bersifat idealistik lah dalam melihat, dalam meletakkan matlamat moral manusia itu. Jadi apabila kita bercakap tentang manusia ini, kita tak boleh larilah daripada apa yang disebutkan oleh Dr. Mahfuzah tadi tentang sumber yang ada dalam manusia ini, termasuklah akal, termasuklah tidak semestinya sensus ataupun empirikal lawan dia hanya kepada akal, tetapi dalam diri manusia juga ada intuisi, okay, gerak hati, dan itu yang akan ditonjolkan oleh Immanuel Kant ini. Kalau kita lihat, jadi akhlak ni dia ada kaitan dengan psikologi, dia ada kaitan, dan saya melihat akhlak ini sepatutnya seimbang. Okay, kita kena berada di satu pihak keadaan yang begitu sabar,
redha dan ialah berfikiran positif. Tetapi di satu pihak yang lain, kita perlu melihat dengan akal juga bagaimana untuk melahirkan perbuatan yang baik dan terbaik. Kalau dalam barat dia bincangkan tentang bukan sahaja tentang moral, immoral, tapi mereka juga membincangkan non-moral. Betapa banyak perbuatan yang dianggap tidak ada baik dan buruk. Dan saya melihat dalam Islam, semua perkara dengan mudah boleh menjadi maknanya perkara yang mubah ni dengan akan menjadi sama ada baik atau buruk mengikut niat dan sebagainya. Jadi di situlah menunjukkan bahawa hukum ataupun undang-undang ataupun peraturan baik dan buruk ini tidak boleh menjawab sebegitu saja. Apatah lagi apabila kita melihat perbuatan manusia ni dia sangat kompleks. Keadaan tu yang menentukan, dan itulah sebenarnya yang tercetus di dalam pemikiran ahli falsafah. Dan kita lihat setengah ahli falsafah sangat meletakkan suasana kan, sebab itulah datangnya utility, datangnya consequence akibat dari perbuatan sebagai hukum perbuatan itu menjadi satu aliran yang besar dalam falsafah. Dan Immanuel Kant cuba melawan aliran tersebut. Okay, kalau kita lihat susu galur perkembangan pemikiran falsafah moral ini sudah tentu bermula dari zaman Greek, zaman Yunani seperti Socrates, dan kita tahu antara teori yang sangat menonjol dan diketahui yang banyak diterima dan sehingga termasuklah tokoh-tokoh Islam adalah tentang teori of soul, kan, teori Aristotle tentang macam mana kita meletakkan kekuatan diri kita pada pertengahan, kan, kekuatan intelek, kekuatan marah, itu tiga benda bawa kepada keadilan. Jadi di sebalik itu adalah mereka digolongkan dalam school of happiness contohnya. Al-Ghazali sendiri diletakkan sebagai school of happiness, dan seolah-olahnya ini adalah satu teori yang melihat kepada akibat daripada perbuatan itu lah yang meletakkan hukum sama ada sesuatu perbuatan itu baik dan buruk. Jadi inilah yang sebenarnya cuba dilawan oleh Immanuel Kant, dan daripada situlah bertitik tolak daripada apa yang Dr. Mahfuzah bincangkan di dua minggu yang lepas yang lalu, kan, bagaimana dia cuba meletakkan kategori atau klasifikasi pengetahuan ini dan akhirnya menyatakan bahawa moral ini bukanlah tergolong di dalam empirical study yang diubah mengikut keadaan. Dia mesti satu benda yang tetap dan kalau kita lihat Immanuel Kant ketika mengetepikan agama, mereka sentiasa akan mengaitkan nature. Okay, seolah-olah alam semula jadi something yang kita pun tak faham apa itu nature, kan, benda yang kita rasa benda tu ada. Jadi itulah yang ni. Jadi secara kasarnya itulah yang saya ingin ni sebelum masuk ke dalam bab yang pertama. Dan bab yang pertama adalah tajuk ni adalah moving from common sense knowledge to philosophical knowledge about morality. So dekat sini masih lagi beliau meneruskan apa yang telah dimulakan dalam preface itu, prakata itu, iaitu bagaimana sepatutnya dalam moral ini adalah bukan sahaja berdasarkan kepada common sense, kan, common sense ini, tetapi membangunkannya sebagai satu pengetahuan falsafah. Jadi di sinilah bermula apa yang saya sebutkan tadi, bagaimana beliau cuba menunjukkan bahawa untuk kita sumber ataupun paksi ataupun saya pun tak pasti apa nak sebut kat sini, kepada perbuatan baik adalah goodwill itu sendiri. So goodwill ni adalah seolah-olah macam diinsting dalam diri manusia yang kita berkehendak, kita dan sebenarnya Immanuel Kant merupakan seorang yang dibesarkan dalam keluarga yang kuat beragama Kristian, Katolik, dan saya merasakan bahawa memang beliau sangat terpengaruh dengan ialah nilai-nilai agama yang telah ada, cuma beliau tidak mengaitkan kedudukan agama di dalam inilah teori akhlak ini, teori moral ini. Jadi beliau mengatakan bahawa perkara yang paling penting untuk menentukan sesuatu perbuatan itu baik dan buruk adalah goodwill, tu kehendak kepada perkara baik. Macam itulah, saya pun tak tahu macam mana nak translate, kan.
Dan ini perlu saya sebutkan lagi sekali bahawa yang dimaksudkan di sini adalah bukan hanya hukum hakam yang yang hanya bersifat mandatory ataupun bersifat secara asas, tetapi juga melibatkan semua perkara dalam perbuatan manusia. Sebab itulah kalau saya membaca buku beliau tentang Critique of the Practical Reason, sebab itu beliau tidak bersetuju dengan suatu law, sesuatu peraturan yang tetap untuk menyatakan bahawa perbuatan ini baik dan buruk, kerana bagi beliau manusia ini berbeza. Jadi sebab itulah beliau hanya membawakan maxim. Maxim ni macam suatu prinsip yang agak longgar lah, yang meletakkan sedikit kaedah sahaja untuk kita mengatakan sesuatu baik atau buruk, dan tidak meletakkan secara spesifik apa itu peraturan baik dan buruk. Sebab itulah kalau kita lihat macam kalau kita baca dia punya teori sahaja, seolah-olahnya ini je ke macam tu. Tetapi perkara-perkara sampingan yang membawa kepada teori inilah yang perlu kita faham supaya kita nampak. Jadi dekat sini sebenarnya apabila kita menyebut baik dan buruk ini, kalau kita tengokkan dari segi value, even kalau kita tengok dari segi contoh sabar. Kita tahu bahawa sabar ni baik. Tetapi ada ketika juga jadi itu saya nak menunjukkan bahawa di situlah berlakunya mungkin subjektif yang ni. Jadi sebab tu Immanuel Kant daripada awal lagi hanya meletakkan maxim, bukan meletakkan law. Dan dia berkata inilah, nothing in the world or out of it can possibly be conceived that could be called good without qualification except a good will. So tidak ada satu perkara yang boleh dianggap sebagai baik kecuali syarat dia, kelayakan dia itu adalah melalui goodwill ini. Dan beliau mengatakan bahawa mental talents dan temperance macam sikap tidak semestinya, so dekat sini dia bawa kepada macam kelebihan, termasuk kecerdikan, termasuk kepintaran dan sebagainya, termasuk sabar dan sebagainya, sikap. Okay, benda ni tidak semestinya, apatah lagi macam kekayaan dan sebagainya, tidak semestinya membawa kepada kebaikan. Yang kita nampak baik tu, even ialah benda material, kesihatan dan sebagainya, sekiranya dia diletakkan, tidak disertakan dengan goodwill, maka dia boleh membawa kepada keburukan. Dekat sinilah dia mengatakan bahawa perkara lain tidak boleh menjadi sumber ataupun sifat asaslah kepada kebaikan itu. Will jugalah yang menjadi syarat kepada kebaikan bagi keadaan. Jadi semua benda ni mesti ada itulah saya sebutkan tadi, disertakan dengan goodwill, barulah perkara-perkara ini boleh menjadi suatu yang baik kepada manusia. Jadi berpaksikan goodwill, maka semua benda-benda itu menjadi baik. Okay, the goodwill of this person. Dan kita tahu bahawa sebelum tu sudah ada kan perbincangan bagaimana beliau telah menolak perkara-perkara luaran daripada manusia ini, daripada perbuatan itu, untuk menjadikan sesuatu perbuatan itu baik dan buruk, termasuklah yang saya sebutkan tadilah, the happiness, utilitarianism, semua benda itu memang telah ditolak oleh Immanuel Kant. Okay, the goodwill of this person would sparkle like a jewel all by itself. So bagi beliau, ini sahaja sudah cukup untuk menunjukkan bahawa seseorang itu ada mempunyai kebaikan lah, as something that had its full worth in itself. So dia tak perlu benda lain dah. Dia sendiri sudah cukup. Tidak perlu lagi kepada nilai tambah daripada perkara lain lah. Its value will not go up or down depending on how useful or fruitless it was. So kalau lihat dekat sini, dia kembali kepada yang biasa diterima dalam teori utilitarianism dan sebagainya lah. Okay, we have to develop the concept of a will that is to be esteemed as good in itself without regard to anything else. Yang saya sebutkan tadilah, so kita tak perlu menggantungkan satu kebaikan itu terhadap satu perkara luaran. Hanya secara good will itu sendiri sudah cukup.
Sebenarnya beliau cuba mengatakan bahawa sekiranya sandaran kepada perkara lain yang tidak pasti ini, dia mungkin berlaku tetapi dia tidak boleh menjadi asas kepada tentang konsep baik dan buruk itu. The concept that always takes first place in judging the total worth of our action with everything else depending on it. So tentang will itulah. Dan perkara yang kedua sebenarnya yang isi yang kedua yang saya cuba bawa di sini sebenarnya yang agak lain sikit daripada apa yang Dr. Mahfuzah sebutkan tadilah, sebab dia tidak semestinya empirical, itu lawan dia hanyalah reason kan. Kalau kita lihat di sini, Immanuel Kant lebih percayakan kepada instinct, okay, ataupun gerak hati. Okay. Dan dekat sinilah dia cuba mula untuk menceritakan tentang nature, okay, would have taken over the choice. Boleh dengar ke atau saya berhenti sekejap ke macam mana? Boleh doktor, jelas. Sebab azan sebelah ni. Oh, ada azan. Okey, okey. Kita berhenti sekejap. Okay, so kita sambung. Kalau kita lihat dekat sini, Immanuel Kant lebih meletakkan ialah kepercayaan dan meletakkan gerak hati, okay, sebagai satu perkara yang utama dalam moral. Dan di sini inilah dia mengatakan bahawa taken over the choice not only of ends but also of the means to them. Jadi apabila manusia ni mestilah dia nak bergerak ke depan kan. And with wise foresight, she would have entrusted both to instinct alone. So gerak hati tu bagi dia adalah cukup untuk membawa manusia untuk bergerak ke hadapan untuk tentang ends ataupun satu matlamat kita dan juga means, cara untuk sampai ke situ. Dan di sinilah saya mengatakan bahawa mungkin juga kerana beliau memang
ialah datang daripada sebuah keluarga ataupun dididik dengan ni, jadi beliau sangat percaya tentang gerak hati. Dan di sini kalau kita lihat, nature would have taken care that reason did not intrude into practical morality. So jadi dia meletakkan akal ini sebagai satu perkara yang tidak utama lah dalam practical morality and have the presumption with its weight inside to think out for itself the plan of happiness and how to get it. Jadi bagi dia, bagi beliau maknanya reason itu tidak mampu untuk meletakkan semua benda inilah. Tetapi pada masa yang sama sebenarnya okay. Beliau tidak mengatakan bahawa akal itu tidak digunakan. Okay. It was itself to the enjoyment of life happiness, the more the person falls short of true contentment. Jadi dekat sini inilah kelemahan reason. Okay. Bila lebih cultivated, lebih maju sebuah akal itu, jadi dia akan lebih menyerahkan diri kepada enjoyment of life and happiness. Jadi ini akan menyebabkan the person fall short of true contentment. Jadi perkara yang sebenar, dia dah lupa dia nak pergi kepada perkara yang dia nak lah. So reason is not competent to act as a guide that will lead the will reliably to its objective and will satisfy all our needs. Okay, and implanted instinct would do this job much more reliably. Nevertheless, reason is given to us as a practical faculty that is one that is meant to have an influence on the will. Tapi pada masa yang sama, reason ini, akal ini, ta'akul ini juga diperlukan untuk kerana dia memberi influence, memberi pengaruh kepada kehendak manusia. Its proper function must be to produce a will that is good in itself and not good as a means. Jadi akal digunakan untuk melihat apakah baik yang sebenarnya untuk dirinya sendiri ataupun baik itu hanya sebagai wasilah, hanya sebagai jalan kepada suatu matlamat yang lebih. Okay, the means to good are better provided for by instinct and reason and it alone can produce. Okay. Jadi selepas itu beliau membawakan perbincangan. Apakah sebenarnya perbuatan yang dianggap moral worth ataupun layak untuk dikatakan sebagai berkualiti dari segi moral. Jadi beliau memperkenalkan doing something from duty and doing it for other reasons. Jadi kalau kita buat sesuatu kerana sama ada kita buat kerana duty, tanggungjawab atau kita buat kerana perkara lain, sudah tentu kita mesti membuatnya sebagai satu tanggungjawab. Jadi seolah-olahnya insting manusia itu datang bersama kehendak untuk menjalankan tanggungjawab. Bukan itu sahaja, beliau juga membawakan perbincangan bagaimana according to duty versus from duty. Jadi according to duty kita buat satu benda tu kerana dia berselari dengan tanggungjawab ataupun kita buat satu benda kerana ia memang tanggungjawab from duty. Jadi bagi beliau, apabila kita melakukan satu perkara kerana ia hanya selari dengan tanggungjawab, maka itu tidak cukup untuk mendapatkan nilai moral yang sebenar. Sepatutnya ia datang kerana ia memang tanggungjawab. Itulah menjadikan betul-betul seorang itu mempunyai nilai moral lah yang sebenar. Jadi antara yang contoh-contoh yang dibawakan adalah tanggungjawab untuk mengekalkan kehidupan diri ini. Jadi bagi beliau, orang yang hanya mengekalkan kehidupan ni kerana berseronok dan sebagainya, jadi kemungkinan dia ni according to duty, not from duty. Tetapi kalau dalam keadaan seorang tu dia terpaksa bersusah payah walaupun duduk keadaan susah tapi dia masih lagi mengekalkan kehidupan, maka ini mungkin seolah-olahnya from duty kerana tanggungjawab dia bersusah payah, dia juga cuba mengekalkan. Begitu juga kehidupannya lah. Begitu juga tanggungjawab to be charitably. Okay, kita memberikan menjadi seorang yang dermawan kan.
helpful where we can, and many people are so sympathetically constituted that without any motive of vanity or selfishness, they find in an inner satisfaction. Jadi sekalipun apabila seseorang itu melakukan tanggungjawab untuk menderma, memberi derma dan memberi sedekah dan sebagainya, kerana mereka mendapati inner satisfaction, rasa lega secara dalaman, in spreading joy and take delight in the content of others, if they have made well. But I maintain that such behavior done in that spirit has no true moral worth. Jadi dekat sini seolah-olahnya kita bersama-sama keseronokan tu disebabkan kita layan itu, maka bagi beliau ini tidak mempunyai nilai moral yang sepatutnya lah. Jadi dekat sini kita kena faham maksud according to duty versus from duty. Apa yang sepatutnya kita buat untuk mendapat nilai yang sebenar adalah benar-benar melakukan kerana tanggungjawab kita, susah atau senang. Dan juga di sana disebutkan contoh bagaimana orang yang menjual kerana dia maintain harga sama ada kepada kanak-kanak ataupun orang dewasa kerana untuk menjaga pelanggan, untuk menjaga bisnes. Bagi beliau, maka ini juga tidak dianggap sebagai moral worth, tak cukup. Sepatutnya ataupun kita takut kepada undang-undang. Jadi apa sahaja yang disebabkan kesan daripada perbuatan itu, maka itu tidak dianggap sebagai moral worth, perbuatan yang mengandungi benar-benar moral worth. Tetapi sepatutnya setiap orang itu mempunyai, disebabkan memang tanggungjawab tanpa mengira apa itu kesan atau sebagainya. Jadi di sinilah kita melihat bagaimana beliau juga sebenarnya disebabkan itulah dia sudah kuat di dalam dirinya tentang apa itu duty itu sendiri. Sedangkan bagi orang yang tidak sampai kepada tahap beliau, of course akan rasa tak cukup lah kan. Jadi sebenarnya selepas ini dia juga menceritakan tentang bagaimana daripada ni dia jadi universal law. Barulah perkara itu boleh disahkan. Saya tak pasti ni dalam chapter saya ke tak, tapi kenapa saya tak masukkan? Slide saya dah habis, tapi saya rasa ada disebutkan tentang perbincangan universal law tu. Tapi mungkin kita boleh bincangkan selepas ni jugalah, kerana itu dah lebih kepada rentetan daripada perkara-perkara inilah. Ada 3 kategori itu kan yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant. Jadi kalau kita lihat sumbangan Immanuel Kant ini adalah benar-benar beliau ingin menekankan tentang konsep tanggungjawab itu sebagai satu perkara yang bukanlah yang perlu kita lihat sebagai faktor luaran. Satu perkara yang baik itu kerana perkara itu sendiri, bukan disebabkan ni. Dan perkara ini juga telah dipuji sebenarnya, even Muhammad Abdullah Diras pun menyatakan bahawa dari segi tanggungjawab ini memang Immanuel Kant lah orangnya yang boleh menonjolkan tentang konsep tanggungjawab itu. Kerana tanggungjawab ini adalah satu perkara yang Muhammad Abdullah Diras menyatakan bagaimana Immanuel Kant sebenarnya menunjukkan bahawa manusia ini bukanlah satu makhluk yang pasif, tapi satu makhluk yang punya potensi yang sangat aktif, yang boleh memikirkan tentang ni. Jadi kalau kita lihat dari segi Islam kan, sebenarnya memang kita sudah ada tentang konsep baik dan buruk kan, tentang kita ada hukum hakam dari segi fiqh dan sebagainya, dan kita ada nilai-nilai dalam Islam. Tetapi nilai-nilai inilah yang perlu kita bawa lagi ke dalam kehidupan kita kan. Contohnya lah malam ni kan, adakah kita menganggap tanggungjawab kita untuk datang mendengar perbincangan pada malam ini? So di manakah expectation sebenarnya seseorang itu sehingga menjadikan kita merasa perlu pergi, perlu. Sebab kita kena lihat, kita faham bahawa dalam perbincangan akhlak moral ni, perkara yang sangat penting adalah ought tu, apa yang sepatutnya. Jadi bayangkan kalau kita hanya meletakkan perkara yang sepatutnya hanya di peringkat sangat bawah kan, jadi kita tidak menolak diri kita untuk melakukan perkara yang lebih baik.
Adakah di situ sahaja sebenarnya motivasi apa yang diharapkan dalam Islam? Jadi dekat sini sebenarnya adalah satu persoalan yang besar yang perlu kita kaji baliklah, yang boleh kita belajar juga daripada pendapat Immanuel Kant. Kerana bagi saya pendapat konsep duty ni adalah satu perkara yang menunjukkan bahawa itulah beratnya tanggungjawab moral ini. Sedangkan di kalangan kita merasakan moral ni sebagai satu perkara sampingan je, kan? Satu benda yang adab, makan minum, tak buat tak apa, sunat macam tu. Sedangkan untuk membentuk jati diri manusia itu datang daripada inilah kekayaan-kekayaan amalan kita seharian. Amalan bukan amalan ibadat saja kan. Macam mana kita mengambil tanggungjawab, macam mana kita cuba bergerak ialah kalau kita sebagai career woman, bagaimana kita menangani masalah dan sebagainya. Dari segi politik dan sebagainya. Jadi semua itu sebenarnya jatuh di dalam kedudukan tanggungjawab moral ini. Yang perlu kita lihat apakah dari segi perspektif Islam. Jadi dari sini saya suka sebenarnya membaca teori-teori ini kerana dia membukakan seolah-olahnya isu-isu ataupun bunga-bunga kepada perbincangan supaya kita lebih terbuka kan apa sebenarnya masalah manusia. Sudah tentu kita tahu bahawa kita ada agama tetapi perlu disambung lagi lah dengan perbincangan-perbincangan yang sebab kita tahu bahawa untuk mendalami sesuatu bidang kita kena tahu apa masalah di dalamnya. Sebagaimana seorang doktor kan untuk menjadi seorang pakar dan sebagainya kerana mereka sudah sangat seolah-olah tahu apa masalah ni daripada masalah mereka belajar untuk menangani dan dari situlah timbulnya kemahiran. Jadi begitu juga dalam pemahaman falsafah, dalam pemahaman agama itu sendiri. Jadi kalau kita lihat agama Islam ni dia tak lari sebab kalau kita lihat yalah sekarang ni kita ada banyak masalah kan. Jadi agama memang dah ada, Quran Sunnah ada. Tapi macam mana kita nak membawa ajaran daripada wahyu ini untuk kita menyelesaikan masalah manusia. Walaupun kita tahu ini sebab kita dalam Islam kita sebagai khalifah kan, kita sepatutnya dan agama Islam ini agama fitrah yang sepatutnya bersamalah dengan pengalaman manusia itu sendiri dan itulah sebenarnya kekuatan agama Islam. Jadi saya rasa itu saja untuk malam ini. Diharapkan perbincangan bermanfaat. Mungkin Dr. Alino nak tambah untuk memperkaya, mungkin saya ada tersilap sana sini tentang falsafah dan sebagainya. Dipersilakanlah rakan-rakan dan sebagainya untuk bertanya, mana-mana yang mampu saya jawab, saya cubalah insyaAllah. Terima kasih kepada Dr. Aminah. Kalau kita dengar daripada penerangan tadi itu ada beberapa buah perbincangan yang utama juga untuk kita macam perhalusi lagi. Yang pertamanya ialah tentang idea daripada Immanuel Kant ni yang menyatakan bahawa baik buruk satu perkara itu bergantung kepada will yang ada pada orang itu. Betul kan Dr. Aminah kan? Maksudnya goodwill itulah yang menjadi pemacu kepada seseorang itu berbuat kebaikan ataupun kita nak menilai perbuatan itu baik ataupun tidak. Betul kan? Itu yang pertama. Okey. Yang kedua ialah yang saya dapat dari Dr. Aminah kalau Dr. Aminah macam nak betulkan ke ataupun nak tambah nak ikutlah dalam perbincangan ni tiba-tiba terfikir nak tambah ke apa kan. Okay, yang keduanya telah dibentangkan tadi bahawa beza antara from good dan juga according to duty. Saya rasa kat sini macam banyak jugalah saya macam berfikir-fikir tentang saya punya perbuatan juga sendiri kan. Maksudnya niat kita tu nak disandarkan atas rasa tanggungjawab ataupun memang kita sedar bahawa itu memang tanggungjawab. Okey. Lepas tu yang ketiganya ialah penilaian kita terhadap sesuatu perbuatan itu sama ada baik ataupun tak, tidak bergantung kepada sekadar pemikiran akal sahaja. Maksudnya kat situ ada elemen insting untuk dijadikan sumber untuk kita menilai sesuatu. Dan yang keduanya, penilaian kita kepada baik dan buruk juga tidak bergantung kepada kesan. Okey, jadi kalau ada Dr. Alino dulu ke nak tambah apa-apa daripada perbincangan tadi sebelum kita buka kepada soal jawab. Macam itulah. Silakan Dr. Alino. Okey. Kalau belum ada lagi saya nak bertanya lah Dr. Aminah. Saya kan waktu dalam perbincangan ni tadi, saya rasa macam rapatnya apa yang Immanuel Kant bincangkan tentang kebaikan tu dengan agama Islam.
Maksudnya kita buat tu bukanlah semata-mata kita nak dapat syurga neraka. Contohnya kan saya terfikirlah. Maksudnya kita buat satu perkara tu bukan kerana takut orang kata. Bukan semata-mata nak jaga reputasi. Kita buat tu memang sepatutnya kita buat. Memang itu tanggungjawab kita kan. Jadi saya terfikir bagaimana Immanuel Kant ni memandang manusia tu. Maksudnya ada macam, yelah macam dia memandang manusia tu. Kalau macam kita nampak tanggungjawab tu sebab kita terikat dengan Allah, kita dijadikan hamba Allah, ada fungsi-fungsi yang tertentu kan. Allah suruh kita buat kat dunia ni. Jadi apa sahaja perbincangan tentang apa yang dikatakan baik tu, saya rasa dia tidak akan terpisah bagaimana perspektif Immanuel Kant tu terhadap manusia. Manusia tu siapa kan? Sehingga wujudnya kita kata prinsip-prinsip yang macam ni lah. Itulah soalan saya, macam mana Immanuel Kant tu faham tentang manusia sehingga macam boleh diberikan perbincangan from duty, according to duty, macam tu. Dr. Aminah ada respon ke? Terima kasih Dr. Mahfuzah. Soalan tu macam saya rasa tak boleh jawab. Saya tak berapa explore lagi apa pendapat dia tentang what is man kan. Memang dia ada tentang kritik on itu pun saya belum lagi explore secara ni lah. Tapi saya rasa memang dia ada terpengaruh lah dengan apa yang yelah tanpa dia sedari memang datang daripada agama itu sendiri tentang kedudukan manusia dan sebagainya. Itu secara umum. Saya mungkin nak tambah juga tentang bila kita menyebut perspektif Immanuel Kant kan, bila dia cuba menolak kedudukan utility dan sebagainya. Kalau kita lihat bahawa dalam Islam sebenarnya dalam Islam semua dah ada. Semua cuma ni sebagai seorang ahli falsafah ni dia nak satu kerangka yang baru dan dia nampak benda tu fresh dan dia rasa benda, sebab tu kalau kita lihat apa yang berlaku dalam sejarah falsafah ni dia akan jadi dia tolak yang ni, dia bawa yang baru macam tu kan. Jadi kita sebagai orang Islam sebenarnya kalau kita lihat teori utility ni contohnya maqasid syariah lah sangat-sangat represent benda tu. Jadi sebenarnya dalam Islam dia tidak ada masalah, bahkan kalau setiap hari kan contohnya kita tak kalau kita lihat lah utility yang ni kita buat dapat 20 markah, yang satu lagi 40 markah. Of course kita nak yang banyak kan, dan Islam tidak menghalang kita. Jadi saya tidak mengatakan bahawa apa yang dibawa oleh Kant ni 100% betul, tetapi dari segi duty memang. Sebab tu Diras menyebut tentang dalam teori, meletakkannya dalam teori ilzam lah. Dan mungkin Diras juga ada menyebut lah yang saya sebut tadi, bahawa manusia ini punya tanggungjawab yang sangat besar yang perlu kita carilah sebagai seorang ejen yang aktif dan bukan hanya menerima sekadarnya sahaja, tetapi Islam manusia adalah makhluk yang sangat berpotensi untuk memajukan dan mengambil segala benda sebagai sangat penting lah dalam kehidupan, barulah kita boleh menjalankan tanggungjawab dengan sepatutnya lah macam tu. Okey. Baik. Terima kasih. Rakan-rakan yang lain ada soalan ke? Dr. Lino ada ke nak tambah tu Dr. Lino? Kalau macam saya nak relatekan perbincangan kita yang lepas kan, yang saya macam ingat-ingat jugalah maksudnya. Assalamualaikum Doktor. Salam. Saya nak bertanya, kalau silakan. kita melihatkan kepada Immanuel Kant ni, dengar? Dengar. Siapa yang bertanya tu saya tak perasan. Boleh perkenalkan nama? Azila ke? Dr. Mahfuzah. Ya. Ita, Kak Ita. Oh, Kak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya Dr. Amilah ataupun Dr. Lino. Saya nak tanya apa dia punya matlamatnya. Kalau kita perhatikan memang bagus lah, dia memang nampak macam lebih kurang dengan Islam jugalah. Sebab from duty, lepas tu from instinct. Adakah mereka percaya tentang hati dan juga apa matlamat sebenarnya dia buat satu benda tu? Kalau saya boleh sebutkan bila seseorang itu, seorang ahli falsafah ni bagi saya lah membentuk teori mereka, macam mana saya nak cakap
sudah tentu daripada kajian-kajian lepas dan juga daripada pemerhatian dia lah, termasuk psikologi, termasuk diri dan termasuk agama itu sendiri. Jadi itulah yang cuba ditonjolkan saya rasa dan terhasil lah teori ini. Tetapi kalau dari segi Islam kita tahu tapi kita tak ada keluarkan dalam bentuk kerangka teori. Dan itulah yang berlaku saya rasa. Dan saya merasakan bahawa semua ahli falsafah sebenarnya berniat baik dalam memberikan suatu solusi di dalam kehidupan manusia. Sama ada kita dapati bahawa teori itu sangat baik ataupun kurang baik ataupun tidak boleh diterima, itu adalah daripada kita punya analisis, kita punya penelitian ataupun inilah. Tetapi bagi mereka, kerana mereka sekalipun macam psychoanalysis kan, Freud dan sebagainya, walaupun kita melihat dari segi perspektif yang negatif, terlalu melihat kepada nafsu manusia dan sebagainya, tetapi ada sebenarnya aspek yang sangat positif yang boleh kita, sebenarnya apa yang dia cuba bawakan. Jadi itulah saya rasakan, tetapi sudah tentu untuk kita mendalami falsafah ni kita kena tahulah sedikit sebanyak kan, dan kita tak boleh ta'assub sebenarnya, kita hanya mengambil apa yang kita rasa boleh dipelajari dan dan itulah sebenarnya spirit of academia kan, apa sahaja kita mengambil apa yang, dan mesti ada benda yang kita tidak setuju. Itu saja yang boleh saya sebutlah. Tak tahulah menjawab ke tak. Macam Immanuel Kant ni dia percaya tentang hati. Sebab tu dia cerita pasal insting. Insting. Dari segi emosi tu, sebab manusia ni kan dia kompleks, dia daripada nafsu, emosi, senses, hati dan lain lagi lah. Itu yang nak tengok bagaimana mereka membicarakan berkaitan hati. Maksudnya kalau kita tengok dalam hadis pun satu benda ialah dalam satu hadis tu, saya tak ingat mafhum hadis tu, iza solihat kulluha wa iza fasadat kulluha ala wahyal qalb kan. Bagaimana pandangan mereka sendirilah tentang hati, ada mereka buat kajian ke ataupun buat satu just tanya je lah. Jadi biasanya apa yang mereka buat adalah berdasarkan dengan kerangka yang sudah sedia ada lah, sama ada mereka meneruskan. Biasanya kalau mereka kadang-kadang silent juga apa yang mereka setuju, biasanya mereka akan menunjukkan apa yang mereka berbeza lah, barulah mereka menimbulkan kerangka teori masing-masing. Jadi sebab itu kita kena faham bagaimana susul galur sesuatu perkembangan itu berlaku, baru kita boleh nampak di mana kesinambungannya. Kalau kita mengambil satu pendekatan, satu pemikiran itu out of context, kita mungkin salah faham. Dan itu juga berlaku dalam kajian pemikiran tentang Islam. Okay, sebab itu kita tidak boleh mengambil suatu kajian yang berlaku dalam keadaan yang salah untuk membawa kepada keadaan yang lain. Jadi konteks itu sangat-sangat penting. Barulah kita faham tentang kekayaan dan sumbangan sesuatu teori itu. Dia boleh nampak dan kalau kita lihat kadang-kadang mereka pergi kepada satu aspek yang sangat ekstrim disebabkan dia nak melawan satu aliran lain yang dia memang tak setuju. Tapi biasanya kemudian sepatutnya kita bawa kepada pertengahan. Jadi saya merasa seronok sebab kalau kita lihat dalam Islam akhir sekali dia boleh duduk tengah tu lah. Itu yang saya boleh sebutkan. Tapi kalau kita tak tahu benda-benda ni, kita tak cukup untuk memberikan perasa dan warna kan dalam perbincangan. Itulah yang sangat menarik lah. Dan saya melihat juga bagaimana Immanuel Kant ni, Dr. Alina mungkin boleh betulkan, dia ada, sebab tu antara moden dengan pasal moden kadang-kadang kita tak boleh nak bezakan sangat, dan sebab saya nampak dia pergi kepada subjektif itu juga. Sebab itulah dia hanya meletakkan maksim. Dan dalam Islam pula, sebab tu Ibn Abdul Diras menyebutkan bahawa nilai dalam Al-Quran itu dia adalah combination kepada perkara yang general dan spesifik.
Dan bila benda itu general, sekalipun spesifik, masih lagi dalam amalan manusia lah yang meletakkan perbuatan. Walaupun kita tahu takdir dan sebagainya, tetapi kita ini macam takdir itu dah rahsia kan. Jadi sebelum dapat rahsia, sebelum kita tahu apa yang sebenarnya berlaku, kita kena letakkan usaha. Jadi kat sini kadang-kadang orang Islam itu tak berapa nak jelas lah tentang keadaan ini. Yang sebenarnya dalam moral dengan akhlak ni sangat-sangat memerlukan usaha yang lebih lah. Dan di situlah saya nampak kita masih kurang. Dan daripada situ mungkin kita boleh belajar jugalah daripada konsep of duty Immanuel Kant ni. Okey? Terima kasih. Ada lagi ke nak bertanya? Okey, terima kasih Doktor. Doktor nak tanya, dia kerangka apa? Immanuel Kant ni, biasa kalau tengok zaman sekarang ni, siapa tokoh-tokoh yang menggunakan kerangka ni ataupun maksudnya aliran-aliran Mungkin boleh tanya Doktor yang dominan dengan kerangka Immanuel Kant ni. Kalau saya pendapat melihat dalam teori akhlak, teori moral ni, ethics kan, dia akan tinggal macam tu je. Dia hanya balik pada benda yang lama balik. Dan itu yang saya lupa nak sebutkan tadi, sebenarnya dalam teori moral ni semua boleh dikatakan ahli falsafah ada berkaitan dengan moral, tapi bila kita melibatkan ethics, hanya beberapa figure sahaja yang diambil sebagai contoh. Tapi sebenarnya apabila datang kepada kualiti kehidupan manusia, perbuatan manusia, semua boleh masuk dalam moral. Jadi biasanya kita akan mesti akan bawa Immanuel Kant ni sebagai salah satu contoh kepada teori dalam ethics kan. SAT saya tak pasti pula dalam zaman sekarang ada orang masih lagi menyokong dan sebagainya. Biasanya kita akan belajar sebagai aliran dan aliran macam tu. Termasuklah aliran-aliran lain jugalah, Hume ni dan sebagainya. Terima kasih Doktor. Sama. Sebab saya nampak dia ada kaitan dengan psikologi jugalah. Memang sebab itulah kalau saya saya tak tahu mungkin orang lain tak berapa setuju disebabkan saya dalam bidang moral dan ethics ni, dan saya pun sebenarnya minor psikologi masa undergraduate dulu. Bagi saya memang ketika kita membincangkan tentang dekat UIA ni, memang kita Islamization of knowledge kan. Biasanya dia orang tekankan tentang worldview sahaja, metafizik dan sebagainya, itu kan worldview. Bagi saya kita perlu juga teroka tentang apa itu konsep of ethics ni dalam Islam, kerana daripada sinilah sebenarnya bagi saya sangat berkait rapat dengan political science, dengan sosiologi. Sebab sebenarnya banyak benda dalam tu adalah berkaitan dengan manusia. Dalam Islam dia ada 3 je. Dia ada akidah, syariah dengan akhlak. Jadi bila kita kurang mengetengahkan akhlak ni sebagai satu kerangka teori disiplin, maka dia akan jadi pieces lah. Sebab tu sekarang kita bincang tentang leadership, sebagai asing, kita bincang tentang management sebagai Islamic management, and then kita bincang tentang psikologi itu sendiri. Dan in fact bila saya buat telaah tentang Bergson, saya merasa terpanggil kerana Bergson sendiri tidak puas hati untuk menyatakan bahawa psikologi itu mewakili sebab bagi dia kata psikologi ini hanya bersifat deskriptif. Jadi kalau kita pergi pada akhlak inilah sebenarnya yang melihat kepada nilai yang aspek yang lebih aktif. Sekarang kita menceritakan tentang macam mana kita nak melakukan satu benda kan, bukan hanya baik buruk macam tu saja. Macam mana sampai kita menjayakan satu kehidupan dan sebagainya. Itu merupakan satu aspek yang sangat aktif, dan itu yang sebenarnya yang agak kurang dibincangkan lah. Jadi sebenarnya dia mesti berakar umbi daripada akhlak itu. Sebab tu saya sangat-sangat suka untuk lebih explore tentang aspek ini. Jadi kita tahu di sini bahawa morality dan akhlak itu sebenarnya bukan hanya dari segi adab luaran dan sebagainya, tetapi ia sangat mempunyai kerangka yang besar lah. Apa saja tentang kemanusiaan, maka dia tak boleh lari daripada akhlak itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita yang orang Melayu ni guna akhlak lain, ini lain kan. Dalam kadang-kadang tengok kajian, saya tengok je lah, tapi saya merasakan saya tak puas hati lah bila kita meletakkan dalam kerangka yang berbeza. Dan itu juga yang diketengahkan oleh Diras, Taha Abdul Rahman. Cuba membawakan balik sebenarnya kerangka akhlak ni dia sangat besar dan merangkumi banyak
Bahkan itulah agama secara keseluruhan. Dalam pendapat Qurtubi dan sebagainya, dalam khuluqul awwalin itu, salah satunya adalah agama keseluruhan itu adalah akhlak. Dan sudah tentu di hadis innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak itu menunjukkan bahawa akhlak itu sangat merangkumi segala aspek perbuatan manusia itu. Dan sebab itu saya tidak setuju juga untuk hanya mengatakan bahawa dalam akhlak itu hanyalah tasawuf. Sebab tasawuf dia lebih kepada hati, dan macam itulah sebelah yang nak menerima semua, dia masih lagi ketuhanan yang datang ke dalam kemanusiaan. Tetapi yang perlu kita ketengahkan juga, kita scrutinize juga adalah potensi manusia. Kalau dalam yang digunakan oleh Alistair McIntyre, sehingga to realizing the potentials, itulah yang sedang dicari oleh manusia. Dan daripada pemahaman tentang, walaupun kita tahu bukan causality dan sebagainya, tetapi pattern tu boleh dibuat kan. Bila kita bersikap sedemikian akan ni sebagainya, maka di situlah kita cuba menggarap di mana sebenarnya dalam keadaan yang segala sangat mencabar dan banyak berlaku perubahan. Jadi kita mesti kembali kepada apa itu fundamental tentang membentuk saksiah itu. Bukan hanya dari aspek-aspek yang bersifat sampingan dan sebagainya. Wallahu alam. Harap-harap sampailah apa yang saya maksudkan. Terima kasih Dr. Amila. Seronok dengar. Terima kasih banyak Dr. Ya, saya buka lagi kepada sesiapa yang ingin bertanya. Daripada soalan tadi saya dapat 2 poin ataupun saya dapat macam simpulkan 2 perkara. Yang pertamanya tentang pentingnya untuk kita mengetahui latar belakang bagaimana keadaan pada zaman Immanuel Kant ini sehingga dibawakan idea-idea yang macam ni lah kan. Sebab dalam perbincangan yang lepas, kalau kita baca dalam preface tu, dinyatakan bahawa buku ini ditulis sebagai kita kata hujah balas kepada golongan David Hume dan juga Adam Smith yang meletakkan moral itu berpandukan kepada sensory sahaja. Maksudnya nak mengelak melakukan sesuatu ataupun nak berbuat sesuatu tu hanya berdasarkan pleasure ataupun rasa guilty. Jadi Immanuel Kant kata tak, itu bukan asasnya. Asasnya ialah goodwill. Itu tadi tu. Yang keduanya saya rasa sangat macam padulah bila Dr. Amilah kata dalam keadaan Immanuel Kant nak menolak hujah balas pihak yang satu lagi tu, last kali pertengahan itulah sebenarnya yang dimiliki ciri-cirinya dalam agama Islam. Jadi tapi betul kalau kita tak faham apa benda pihak A cakap, pihak B cakap, kita hanya cakap Islam je lah agama yang paling maksudnya kita sangat simplistik untuk menyatakan semua dah hadir dalam Islam. Islam menjawab segala-galanya. Tapi sebenarnya penghargaan kita kepada agama Islam tu akan lebih lagi apabila kita tahu apa pihak A ni cakap dan apa pihak B ni cakap, dan pertengahan yang paling baik tu diberikan konklusi dan juga pertimbangannya oleh Islam. Macam itulah yang saya dapat daripada soalan Kak Ita tadi kepada Dr. Amilah. Jadi ada sesiapa lagi kawan-kawan nak bertanya, silakan. Terima kasih Dr. Mahfuzah juga. Silakan sesiapa lagi nak bertanya. Dr. Alino kalau nak bagi respon Dr. Alino tentang tentang persoalan-persoalan yang dibangkitkan tadi. Okey, silakan. Nak juga dengar Dr. Alino. Betul. Ya. Kant ni sebenarnya adalah figure yang sangat penting dalam tradisi kefalsafahan Eropah sampai sekarang. Kita boleh tidak suka kepada Kant, tapi kita tidak boleh lari daripada menggunakan apa yang Kant tulis. Kita boleh tak setuju, macam utility tak setuju dengan Kant, Hegel sendiri tak setuju dengan Kant, tapi tanpa Hegel membaca Kant, dia tidak boleh buat apa yang dia buat. Dia tidak boleh strukturkan demokrasi untuk Jerman, dia tidak boleh bina metafizik kalau dia tak baca Critique of Pure Reason. Jadi Kant memang sangat penting, dan apa sebenarnya yang Kant lakukan adalah kepada saya lah, sebab Kant ini disebut sebagai orang yang memulai secularism di Eropah. Orang yang memulai secularism ni kalau kita tanya, baca, dia orang akan pergi kepada Saint Thomas Aquinas. Lepas tu Roger Bacon, lepas tu Francis Bacon, dan akan intensif
kepada Kant lah dan Hegel. Tapi saya dulu menerima itu sebagai satu kebenaran lah. Tapi bila saya lihat apakah peranan Kant, Hegel, Leibniz dari perspektif agama Kristian lah dan agama Yahudi, saya dapati apa yang mereka lakukan adalah sebenarnya memperincikan agama itu kepada aspek kemanusiaan. Sebab agama Kristian pada zaman Kant ini sebenarnya sudah menjadi sangat sangat metafizik, sehingga kan peranan manusia tidak penting lagi. Yang penting adalah hari Ahad itu pergi semayang, semua dosa dihapuskan sebab kita minta ampun dengan wakil daripada Tuhan yang mereka klaim mereka wakil dari Tuhan, bagi duit sikit dan kita dah pada hari Isnin itu dosa dah tak ada. Dan Ahad nanti datang sekali lagi. Jadi ini adalah suatu bentuk agama yang sudah dikawal oleh gereja. Dan gereja amat kaya masa tu sebab orang akan untuk mendapat dia macam kita jugalah sekarang ni, kalau dalam agama Islam ni kan nak membersihkan duit rasuah pergi Mekah. Sama je lah lebih kurang itu. Itu masalah dia. Saya ingat dulu ada satu orang, saya masa tu bersalaman dengan Al-Muhammadi, ya, Allahyarham Al-Muhammadi. Siapa? Dr. Aminah? Osman Al-Muhammadi. Jadi di belakang saya adalah seorang ahli politik. Dia nak juga bersalaman dengan Al-Muhammadi ni. Lepas ni dekat Putrajaya masa itulah. Jadi lepas daripada saya bersalam tu, saya nak borak sikit dengan Osman, Dr. Osman. Tapi saya ketepilah. Jadi ahli politik ni terus bersalaman, berpeluk-pelukkan dengan Osman, Dr. Osman. Tapi kemudian dia kata satu perkara, bahawa dia rasa dosa-dosa dia luruh apabila dia berpelukkan dengan seorang ilmuwan. Ini sebenarnya tidak. Ini sebenarnya very Kristian kurun ke-17. Sebab kita minta ampun dekat padri yang tepi tingkap tu, dan kemudian padri tu ampunkan dosa kita. Tidak ada Tuhan lagi untuk ampunkan dosa kita. Jadi ini agama Kristian yang sangat teruklah masa tu. Jadi apa yang dilakukan oleh Immanuel Kant adalah kepada kalau mengikut tafsiran Kristian lah, dia sebenarnya memberi makna balik semula kepada manusia itu. Contohnya kita bersembayang, kalau dalam konteks dia kan, pergi sembayang ke gereja pada hari Ahad. Tapi sebenarnya maksud kita pergi bersembayang ke gereja itu sebenarnya maksud dia apa? Adakah kita nak menghapuskan dosa dan memberi derma kepada gereja, atau sebenarnya kita nak menyembah Tuhan? Jadi di sini Immanuel Kant memberikan jawapannya. Contohnya, kenapa kita perlu dalam sepanjang harian hidup kita, sampai kita tidur pun kita perlu melakukan kebaikan. Kenapa? Kalau tidak baik kita buat kejahatan, lepas tu hari Ahad kita minta ampun daripada padri kan. As simple as that kan. Patutnya. Tapi kenapa kita sebenarnya pada hari Isnin mesti baik, Selasa baik, Rabu baik, tak kisahlah pada hari Ahad tu kita pergi minta ampun kepada tu. Itu dah kepercayaan mereka kan. Tapi pada hari Isnin, Selasa, Rabu tu bagaimana keadaan kita? Adakah kita perlu menjaga tata tertib kita? Macam mana duti kita atau peranan kita ke dalam keluarga? Kalau kita pemimpin dalam kampung, dalam organisasi, atau apa saja sebagai pekerja dan lain-lain. Jadi apa yang Kant tulis ini sebenarnya adalah satu revolusi kepada Eropah dan agama Kristian dari perspektif ketamadunan etika lah. Ada satu orang manusia lagi yang sebenarnya sebelum Kant menulis untuk perspektif agama Yahudi, dan beliau dicemuh bagai nak mati dalam agama Yahudi lah, dibuang daripada sinod Yahudi, iaitu Spinoza. Spinoza juga sebenarnya melakukan perkara yang sama dalam buku dia tu, Ethics, the Mathematical Structure of Ethics. Dia pakai matematik, kaedah matematik lah. Benedict de Spinoza. Dia juga sebenarnya memberikan suatu tafsiran kemanusiaan kepada agama Yahudi. Dia mentakrifkan apakah pengetahuan, katakan, apakah moral,
apakah kebaikan. Jadi banyak daripada aliran Kristian dengan Yahudi yang kita kata Protestan. Kalau Kristian dia Protestan lah, yang kemudian membawa kepada sekularisme ni. Sebab kalau kita melihat dari perspektif material, kita nak ambil yang jawapan material, jawapan yang kan yang sebelah pihak tu lah. Kita tak nak ambil jawapan yang agama tu. Kita nak ambil jawapan yang material tu. Itu yang kemudian membawa kepada komunisme, Marxism dan lain-lain. Utilitarianism. Sebab dia nak melihat, kan dah bagi jawapan dah pasal benda ni. Dan dia berguna untuk manusia. Kita ambil yang ni sajalah, lupakan Tuhan. Tapi sebenarnya bukan itu intention dia. Spinoza juga bukan intention dia itu. Yang pihak gereja, pihak sinod atau alim daripada Yahudi, dia tidak suka kepada Spinoza ni sebab Spinoza memberi nilai kemanusiaan kepada penganut Yahudi tu. Mereka nak kontrol tu. Daripada zaman dulu lagi mereka kontrol. Rabai ni. Dan di pihak Kristian, padri ni nak kontrol. Kan mereka ada minister semua. Mereka ni nak kontrol. Jadi manusia tu jadi sebagai orang yang memberi duit kepada dia je lah. Untuk dia orang hidup. Hari Ahad tu dapat duit lagi banyak. Kan? Dia orang bagi agih-agihkan. Macam-macam lah dia orang buat. Tapi masalahnya adalah peranan manusia kebanyakan tu apa? Ini yang sebenarnya yang Spinoza perhatikan. Yang Kant perhatikan. Yang Hegel kemudian perhatikan. Cuma kalau kita lihat dari perspektif material, kita nampak tiga-tiga orang ni sudah memberi maksud kemanusiaan yang selama ini manusia tu benci kepada agama tu. Kan ada pertentangan gereja dengan saintis kan, semenjak daripada tahun 1200, 1300 tu. Jadi bila dah dapat jawapan kemanusiaan tu, mereka buang agama. Itu yang sekularisme. Tapi kalau kita melihat dari perspektif yang lain, yang agamawan itu, mereka marah kepada tiga orang ni sebab sudah memberi tafsiran, maksudnya memberi nilai balik semula kepada manusia. Kita kena ada tengah-tengah lah, di mana kita merasakan bahawa sebenarnya apa yang mereka lakukan. Mereka sebenarnya membuat balance di antara apa sebenarnya yang agama tu tak lakukan, iaitu memberi nilai kepada manusia, atau sebenarnya sudah menghilangkan yang ini, perkara ini, dan kemudian dikembalikan dalam kehidupan moden ini. Ini yang kita kena tengok. Dan dalam agama Islam sebenarnya, kalau saya menelitilah, saya tak pandai bahasa Arab dengan Parsi. Jadi saya baca bahan-bahan yang bahasa Inggeris sajalah, atau bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Jadi cebisan tu memang ada, tapi belum pernah ada sarjana Muslim membahas selengkap apa yang dibahas oleh Immanuel Kant dan Spinoza lah. Tapi yang kita nampak, kita boleh nampak, contohnya Malik bin Nabi memang ke arah itu. Kita nampak dalam tulisan dia tu, dia memang ke arah memberikan tafsiran kemanusiaan kepada perkara-perkara yang selama ini kita anggap simplistik metafizik. Okey. Sampaikan macam-macam lah, contohnya kita sibuk asyik nak sebut pahala saja kan. Yang ni lebih pahala daripada yang ni lebih pahala, jadi buat yang banyak. Betul ke kita pernah buktikan bahawa kalau kita buat A, dia melebihi pahalanya daripada kalau kita buat B? Kita tidak pernah tahu pun. Tapi kenapa kita buat A dan kenapa kita buat B mungkin memiliki kualiti yang sama. Contohnya kita menderma duit RM100 kepada anak yatim. Tapi kita menderma duit RM100 kepada orang miskin. Tapi kita menggunakan duit itu, kita tak nak bagi pada orang miskin, kita bagi kepada seorang kanak-kanak yang memerlukan wang RM100 untuk beli baju dia. Macam mana kita nak kata pahala untuk yang tadi yang pertama dengan pahala yang kedua itu berbeza? Sebenarnya apa intention kita? Intention kita adalah untuk membantu orang yang melarat, orang miskin atau kanak-kanak yang tidak ada pakaian untuk pergi sekolah atau membeli buku. Jadi apa sebenarnya tanggungjawab kita dekat situ? Jadi
kebanyakan orang kita dia mengira pahala. Oh, dia kata pahala lebih tu, dia kata yang dekat situ. Sebab nanti budak ni pergi belajar, nanti bila dia belajar kita dapat pahala lagi. Dia belajar tu kita dapat pahala. Jadi dah kita penat untuk melakukan perkara yang dah mengira-mengira pahala dah. Perkara hari Isnin, pahala hari Selasa. Jadi ni menjadikan perkara yang kalau saya nampak macam bobrok lah. Bobrok ni maksudnya sebenarnya tidak ada asas pun. Kan? Kita pergi semayang tu sebab kita nak menyembah Tuhan. Kita bukan nak menunjuk baju Melayu kita baru, songkok kita baru, kita nak pergi semayang kat masjid yang besar-besar. Bukan atau kita beli kereta baru supaya orang, bukan. Kita atau nak dapat pahala banyak, kita nak menyembah Tuhan. Masalahnya adalah kita faham ke sebenarnya kita nak menyembah Tuhan? Tuhan tu apa? Dan bagaimana cara penyembahan kita tu? Kenapa pula orang kata orang yang berfikir satu saat tu dia beribu-ribu lebih baik daripada orang yang semayang 1000 rakaat? Kenapa pula ada yang macam tu? Kan? Jadi benda-benda yang macam ni akan membawa kepada tafsiran kefalsafahan yang perlu dilakukan. Jadi kepada saya sebenarnya kan sangat baguslah. Saya ada baca buku dia 2-3. Dulu pun PPFM ada buat telaah Critic of Pure Reason itu yang metafizik itu yang sangat susah. Dan dia memberitahu tentang peranan panca indera, bagaimana ilmu kita dapat, bagaimana ilmu itu kita manfaatkan, bagaimana untuk sampai kepada perkara-perkara yang benar, mana pengujahan dan lain-lain, termasuk apa dia realiti dan lain-lain. Jadi Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel adalah agamawan. Actually sebenarnya dia orang agamawan. Kalau Kant ni ada 2-3 buah buku dia yang bukan apologetic, philosophical Christian. Leibniz juga ada, Hegel juga ada 2-3 buah dia buku dia. Bergson juga ada 1-2 buah buku dia yang menunjukkan dia adalah seorang Kristian yang sangat hebat. Sangat hebat dan juga seorang ahli falsafah, idealis dan materialis yang sangat hebat. Jadi dia boleh pegang 3-4 bidang yang kemudian dia membuat rumusan yang bagus. Bergson adalah watak yang lebih kurang sama seperti Kant inilah untuk zaman 100 tahun yang lepas. Whitehead seorang lagi lah, walaupun Whitehead adalah seorang saintis, ahli fizik dan ahli matematik. Cuma cara mereka nak menyampaikan benda itu. Jadi ini sebenarnya kepentingan kepada saya lah, apa yang dilakukan oleh 2-3 figures ini, iaitu mereka sebenarnya memberikan kembali maksud kemanusiaan itu tanpa memisahkan maksud ketuhanan dan dunia-dunia yang lebih tinggi, yang sebenarnya agama Kristian sudah menghilangkan maksud kemanusiaan itu. Hanya kepada manusia ini datang pada hari Ahad, bagi derma, minta ampun, habis. Hari Isnin dia boleh buat apa saja. Nanti hari Ahad datang balik, bagi derma, minta ampun, habis. Jadi manusia itu sudah menjadi peranan yang sebegitu simplistik. Okay? Dan ada banyak kebobrokan di dalam kegiatan-kegiatan gereja inilah. Itu cerita lain lah, itu politik dia. Cuma benda-benda yang macam ni sebenarnya kalau kepada saya lah, saya rasakan bahawa masyarakat terdidik di Malaysia ni perlu membaca bahan-bahan ini dan melihat untuk konteks kita, katakan kan, macam mana sebenarnya, contohnya kan Kelantan atau Kedah kan, negeri ini miskin. Jadi adakah kita nak letakkan bahawa kemiskinan rakyat yang miskin ini sebagai satu daripada takdir dalam agama Islam? Adakah kita berpuas hati melihat dalam kehidupan kita ada 2-3 generasi yang mengekalkan kemiskinan? Sedangkan Islam lepas sembahyang Jumaat tu dia halau dah. Jangan kamu duduk lama-lama dalam masjid itu. Pergi bekerja. Ke mana? Pergi kerja lah, sambung kerja balik semula. Tak perlu lama-lama dalam masjid tu. Jadi ini kontradik. Satu kata kita okey je dengan kemiskinan dan dia takdir Tuhan. Satu lagi,
Suruh halau keluar daripada masjid. Nanti kamu lama-lama sangat duduk kat masjid tu tak buat kerja. Jadi bayangkan di mana sebenarnya usaha kita untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang teruk ini. Ini sebenarnya analisis yang dilakukan analisis lah sepatutnya oleh ekonomis kita. Sorry lah ekonomi, siapa yang ada dalam bidang ekonomi kan. Ekonomis kita sebenarnya amat teruk lah kalau Malaysia ni. Okey. Malah mereka pun meninggalkan semua teks-teks yang telah ditulis daripada tahun 1940-an tentang Islamic economy. Mereka bermain-main dengan produk saja. Okey, ini 3%, 4%, lebih baik yang 2% macam tu. Jadi sebenarnya ekonomi dari perspektif Islam ini, ekonomi penting sebab apa? Adab atau akhlak adalah separuh daripada ekonomi. Kalau buka buku Adam Smith tu, sebenarnya buku 1 Adam Smith adalah akhlak. Dan kemudian pengedit yang seterusnya memadamkan akhlak tu. Dia buang. Jadi kalau buka buku Adam Smith yang terbit 1800 ke atas, dia orang buang. Tapi kalau Adam Smith versi pertama atau versi kedua, bab 1 dia, buku 1 dia adalah akhlak. Memperbaiki manusia ini sebelum kita memahami bagaimana manusia ini bertindak dari perspektif material, ekonomi, economicus, humanus, economicus. Jadi itu sebab teori utilitarian, teori utility ni menjadi dominan. Sebenarnya yang Adam Smith suruh adalah teori happiness, kebahagiaan, saadah. Bukannya teori utility ni. Utility ni di mana kebaikan yang lebih banyak kita ambil, di mana keburukan yang lebih banyak kita tolak. Jadi membunuh 5 orang, membunuh 1 orang, itu lebih baik daripada membunuh 5 orang. Tapi membunuh 1 orang. Kalau orang Islam dia jawab, kita tak boleh bunuh orang tu. Kan? Dia kata tapi kamu kena pilih juga. Ini dalam IPO soalan ni selalu keluar. Itu masalah dia. Dia panggil trolley problem. Jadi kalau ada kereta api tu bawa 100 orang, dia akan kita boleh selamatkan dia, tapi ada satu kereta api lagi dia bawa 1000 orang dan kita boleh juga selamatkan dia. Mana kita nak selamatkan? Kita selamatkan yang 1000 orang. Dia 100 orang mati. Dia boleh, sebab itu utility. Kita mesti mengarah kepada keseronokan yang lebih banyak dan kemudian mengurangkan penderitaan. Penderitaan biar sedikit. Keseronokan biar banyak. Jadi macam itulah. Sedangkan yang disebut oleh daripada zaman Leibniz lagi adalah happiness. Apa dia? Masa kita melakukan ekonomi tu, apa dia kebahagiaan? Kan ada orang jual sekarang nasi lemak masih RM1 kan? Kita tanya dekat dia. Apa dia kata? Dia akan cakap macam ni. Sebab saya mau nasi lemak ni dimakan oleh semua orang. Tapi Encik, untung Encik mungkin 5 sen saja. Tak apalah dia kata. Kita hidup ni pun bukan untuk apa. Dia kata 5 sen. Kalau saya jual 100, saya dapat berapa dah. Okay. Besok saya pergi buat lagi. Ada orang jual roti canai masih 50 sen kan? Kita tanya kat dia. Apa yang sebenarnya dia buat? Dia sebab dia gembira. Saya dulu masa saya belajar undergraduate kat Kajang ni, ada satu makcik lah. Ada satu nenek tu, dia sentiasa dia jual makanan lah. Jadi bila kita pergi kedai makan tu, dia kata, ambil lah apa-apa yang kau nak ambil. Dalam peti ais tu kalau nak masak-masak, pergi masak lah. Lepas tu pergi dia, makcik ni berapa ini? RM2.50 kata. Padahal kita makan tadi setengah ekor ayam. RM2.50. Tanya dekat dia, dia kata korang ni makcik kesian lah tengok korang ni lapar-lapar. Dia kata. Bayangkan, ada orang yang macam ni, dia melakukan ekonomi, dia hidup atas perniagaan itu. Tapi dia sampaikan peti ais dia tu kita boleh ambil dan potong ayam kita masak sendiri. Dan dia charge 50 sen. Masa tu masih ada lah RM1, RM2 punya barang kan. Tapi kita makan banyak, lepas tu dia kata RM2.50 cukup. Dia yang lain tu pun RM2.50. Padahal kita makan tu yang tadi tu seekor ayam, 3-4 ekor ikan. Jadi makcik ni berniaga sebenarnya untuk apa? Itu dia ada anak dia ada suami dia suami dia menolong dia, anak dia ada 2-3 orang sekolah. Macam mana dia hidup? Macam mana ekonomi tu nak ditakrifkan kepada dia? Sedangkan orang lain mengira sampaikan setengah ekor ikan pun dikira. Tadi ambil setengah ekor ke seekor? Macam tu. Sotong berapa ekor? Berapa sudu kerang?
Sebab dia mengira setiap benda itu. Bukanlah salah. Tapi masalah dia utility. Dia mengira modal dia berapa dan untung dia berapa. Ini maximize the profit, utility. Kenapa tidak boleh jadi macam yang jual roti canai 50 sen sekarang ini atau nasi lemak masih jual RM1 sekarang ini kan? Macam tu. Ini sebenarnya yang masalah kepada kita lah. So masalah kita sekarang adalah secularism yang tidak dibawa oleh Kant, yang tidak dibawa oleh Hegel, yang dibawa oleh orang yang mentafsirkan Kant dengan Hegel. Kant, Hegel, Spinoza, Leibniz tidak membawa itu. Mereka adalah alim-alim Yahudi dengan Kristian yang tapi bukan macam Einstein lah. Einstein memang walaupun dia setuju bahawa dia beragama Yahudi pada peringkat awal, tapi kemudian dia declare dia tidak setuju dengan agama Yahudi dan menjadi seorang ateis. Dia declare. Tapi kalau kita tanya baca autobiografi dia akan cakap agama saya adalah agama Spinoza. Dia tak kata dia agama bebas ke tak. Dia kata agama yang Tuhan yang saya anut adalah Tuhan yang dianut oleh Spinoza. Maksudnya dia ada sense of religious walaupun dia tak sebenarnya mengamalkan lah kan. Dia tak pernah pergi semayang, bermukah kan, menipu, macam-macam lah dia buat yang perangai tak teruk kan, nipu, paper pun tipu apa semua kan. Dia macam itulah. Teori dia pun teori tipu. Jadi memanglah sebenarnya tugas yang besar adalah untuk melakukan perkara yang sama. Banyak kali saya sebenarnya hadir seminar walaupun datang dari kononnya Islam liberal lah apa benda kan, tapi gesaan mereka adalah macam semalam ke hari ni Sisters in Islam buat statement kan, kita tak sukalah Sisters in Islam ni kan, tapi dia kata macam ni, kurangkan belajar benda-benda yang klasik di sekolah agama dan ajar idea-idea yang progresif. Sebenarnya adalah perkara yang betul. Bukannya perkara yang betul. Sebab pelajar dari sekolah agama ni, dia luluskan stamp. Tak kisahlah dia nak buat apa. Tapi kemudian aspek survival dia dekat dunia ni, dalam dunia yang mencabar ni, hampir tak ada. Saya adik ipar saya semua sekolah agama lah. Hampir tak ada. Jadi ini masalah dia. Jadi statement itu betul. Kena ajar, contohnya kena ajar pemikiran, kena ajar computer science, kena ajar biotech, kena ajar internet, supaya mereka ada cara di masa akan datang bila mereka dah besar untuk survive di dalam dunia ini. Memanglah keperluan agama tu memang pentinglah, tapi bukan meletakkan keseluruhan kepada agama. Mana dia kehidupan dia. Besok dia orang tak tahu nak buat apa-apa. Kan? Jangan jadi dia orang jadi tempat penghapus dosa pada orang lain, cukuplah. Ini satu masalah besar pula nanti. Kan? Penghapus dosa. Dan kita anggap enteng saja, contohnya yang 21 kanak-kanak mati tu kan, yang terbakar tu. Kita anggap macam tak berlaku je. Saya tak tahulah. Surat khabar melaporkan macam tak ada apa-apa lah. Macam tak ada. 21 kanak-kanak terbakar. Macam mana kanak-kanak itu tidak boleh keluar daripada bangunan itu ketika bangunan itu terbakar? Bayangkan apa keselamatan yang diajar. Kan? Lepas tu kita biar je. Dia orang ni belajar agama, nanti masuk syurga lah. Macam tu. Betul ke? Itu masalah dia. Jadi ini perkara-perkara yang yalah malah kita nak bincang masalah kan. Sebab kalau kita bincang masalah dia nanti menjadi sukar kita untuk meleraikan dia. Tapi idea-idea yang disebut besar-besar ni, idea-idea Kant, Hegel dan lain ni, sebenarnya kalau kita manfaatkan, dia akan membawa banyak kelebihan. Kalau kita ubah silibus universiti saja sebenarnya, dia akan membawa banyak kelebihan. Kita ubah silibus universiti dengan memasukkan kaedah berfikir dalam setiap fakulti. Saya rasa dia akan membawa perubahan 20 ke 30%. Yang ini kita tak lakukan. Kita tak desak pun universiti untuk lakukan. Yang ada adalah latih tubi, menghafal,
dah lulus periksa dapat graduasi dan lain-lain. Kita tak ajar seorang mahasiswa itu untuk melihat masalah masyarakat di sekeliling dia. Kita tak ajar dia. Okey. Dan bagaimana dia perlu untuk contohnya melakukan statistical inference kepada satu-satu isu dan kemudian mencari jawapan macam mana nak menyelesaikan masalah tadi. Ini kita tidak ajar pun. Yang kita ajar adalah nanti kamu ada peperiksaan mid, kamu dapat bagus, lepas tu ada final bagus, lepas tu okey kamu dapat A atau B, okey lupakan. Semester depan kita belajar subjek yang lain. Macam tu. Dia tidak ada rantaian pemikiran. Ini yang Prof Syari komen dululah masa saya belajar tahun 90 dulu. Prof Syari kata pada kami, kamu ni semua mahasiswa memang tak berguna. Dia kata. Sebab surat khabar yang terbit hari ni pun kamu tak baca masa kamu minum teh tadi. Jadi dia kata sebenarnya mahasiswa dia kena berfikir panjang. Satu, kena membaca banyak, kena berbincang. Masa tu saya anggap, apa Prof ni cakap? Prof ni cakap apa? Kenapa pensyarah, tidak ada pensyarah sepanjang 3 tahun saya belajar di UKM bercakap tentang benda ni? Kenapa? Kenapa pelajar matematik perlu berfikir panjang? Kena membaca banyak. Bukankah hanya untuk menyelesaikan soalan yang diberi oleh pensyarah? Jadi, perkara yang sebegini yang sebenarnya lack dalam institusi pendidikan kita lah, rendah dan menengah atau malah tinggi. Ini sebenarnya yang itu dah jauh pergi dah tu. Saya malah nak cakap lagi dah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Alino. Panjanglah Dr. Alino jelaskan tadi kan. Nampak macam kita kata luas tapi sebenarnya sangat berkaitan dengan apa yang kita bincangkan. Ya, Dr. Alino tunjukkan buku apa tu? Buku Spinoza. Tak, Doktor, itu ke buku yang Doktor ulas tadi? Doktor mute tu, tak dengar pula Doktor cakap tadi. Tengok sikit Doktor, itu ke Doktor buku tadi tu yang Doktor kata berkait dengan bab. Saya seorang yang tak dengar ni. Memang mute. Saya ada tiga versi buku Spinoza, Inggeris, Jerman dengan Perancis. Doktor baca dalam tu? Saya baca yang Inggeris lah. Lepas tu kita suka untuk simpan, katakan ni versi versi Itali dia, macam tu. Tapi tak baca pun, tak erti pun baca, selak-selak tengok terbit bila, macam tu lah kan, itu je. Tapi satu perkara yang ni lah, apa yang Spinoza buat dalam buku ni, the ethics ni satu perkara yang sangat hebat lah. Ni the ethics tajuk dia. The ethics Benedict Spinoza 16 buku ni ditulis 16 lebih. Tapi saya ada versi yang kemudian saja. Cuma dia cerita macam-macam dalam tu lah. Peranan agama, bahasa, ketuhanan, nabi. Dia cerita semua. Cuma dia memberikan satu gambaran yang terangkum keseluruhan. Ini yang sebenarnya Rabai tak setuju. Rabai mahu yang bahagian kemanusiaan tu dipotong. Mereka sajalah yang penting. Itu sebab mereka akan collect macam-macam, minta authority tinggi kan. Kata, okey kamu datang ke Sinok, bagi duit macam tu. Jadi rakyat datang bagi duit. Cukai 40% macam tu. Macam mana rakyat nak hidup? Macam tu. Jadi apa yang Spinoza buat pun sebenarnya sangat penting jugalah. Tapi dia di mana ya? Di Amsterdam. Dia di Belanda. Walaupun dia berbahasa Jerman tapi dia di Belanda. Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Alino atas perkongsian tadi tu. Saya rasa tema utama yang Dr. Alino nak ketengahkan tu ialah bagaimana nak membawa pemikiran kita ni mengembalikan aspek kemanusiaan. Supaya kita ni tidak, maksudnya kita ni tidak dibelenggu lah oleh mana-mana ataupun istilah penunggang agama lah kan, yang kita nampak contoh-contoh tadi tu yang wujud dalam agama Kristian, yang wujud dalam agama Yahudi, dan mungkin juga ciri-ciri yang sama tu kelihatan wujud dalam masyarakat Muslim kita sekarang. Jadi
Saya buka lagi kepada sahabat-sahabat kalau ada yang hendak bertanya soalan, walaupun kita dah menghampiri jam 10 ni. Saya buka lah dalam 10 saat ke. Takut tak boleh tidur pula kan, tak kemukakan soalan kan. Bukan mudah nak sembang-sembang macam ni dengan Dr. Amila dan Dr. Halino. Okey. Saya panggil lah semua orang. Dr. Nafatun kalau ada. Ustazah Nur Ajila, Ustazah Husnurita dan juga Ustaz Abdul Azim Akbar. Kalau apa-apa yang nak ditanyakan ataupun nak dibuatkan ulasan. Okey, baiklah. Kalau tak ada, mungkin kita punya telaah untuk siri yang kedua ni berhenti sampai di sini dulu. Dan kita insya-Allah akan pakat-pakat baca pula bab yang kedua yang kita akan bincangkan dari 2 minggu daripada hari inilah insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Amila selaku pembentang hari ini, Dr. Alino yang turut hadir bersama kita mengulas panjang intipati yang telah dibincangkan tadi, serta sahabat-sahabat yang turut serta dalam sesi kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan diberikan lagi kesempatan waktu ya untuk kita bincang pada siri-siri yang akan datang. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr.